Okay, selamat datang kepada semua. Okay, kita sambung untuk subjek yang kita akan belajar pada tahun 6. Yang pertama kita ada subjek perubatan, kita ada surgery, kemudian kita ada OMG. OMG ni singkatan dia Obstetric and Gynecology. Jadi bolehlah tahu sikit sebanyak apa maksud obstetric, apa maksud gynecology tu. Itu untuk subjek perubatan lah. Kemudian untuk subjek agama kita ada akidah dengan sirah. Okay? Dia simple je. Ni tahun 6 dia macam tu lah. Subjek perubatan dia cuma ada surgery dengan ONG. Konsep untuk surgery ni macam dah beritahu tadi, dia sama macam IM. Sebab dalam IM kita ada general, kemudian kita ada special. So surgery pun sama je. Dia ada general dan pada masa yang sama dia ada special. General ni macam dalam IM, korang belajar semua benda kan dalam satu kelas tu. Kemudian special dia ada yang specialized punya. Untuk setiap department tertentu lah. Ikut sistem ke, ikut dia lah. Tertentu tu. Contoh kalau kita tengok kat sini, kita ada general surgery. Lepas tu kita ada vascular surgery. Vascular surgery ni untuk blood vessel. Contohnya hal-hal yang berkaitan dengan pembedahan yang melibatkan blood vessel, yang melibatkan saluran darah, melibatkan coronary artery ke apa ke. Itu semua dalam vascular surgery lah. Okay? Dia menyeluruh tapi dia khususnya untuk blood vessel. Kemudian ortopedik ni tulang lah. Okay? Ortopedik berkaitan dengan patient datang dengan patah fracture kan, ataupun datang dengan dislocate and so on lah. So semua tu kita akan jumpa dalam ortopedik. Okey, lepas tu yang seterusnya kita ada urogenital. Urogenital ni dia akan ajar kepada kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem perkumuhan lah, ataupun ginjal, buah pinggang, dan pada masa yang sama kita juga akan belajar berkenaan dengan genital. So urogenital ni dia akan belajar mostly dekat situ lah, berkenaan dengan kita punya urinary system dan kita punya reproductive system. Kalau yang biasa kita dah dengar kan, pembedahan untuk patient yang ada BPH, benign prostatic hyperplasia kan. So kita akan belajar dekat sini lah, urogenital ni, prostate untuk lelaki. Tapi kalau tak silap urogenital surgery ni mostly commonly kita belajar tentang lelaki je kot rasanya. Ada juga yang perempuan tapi tak banyak. Itu tak apalah. Nanti kita tengoklah nanti. Kemudian yang seterusnya kita ada emergency. Emergency ni korang akan belajar berkenaan dengan apa orang panggil? Basic life support. Tapi basic life support ni kan dia ada dua jenis. Dia ada basic dan dia ada advanced. Kan? Ataupun ATLS. Dan dengar kan? Advanced Traumatic Life Support. ATLS. Yang satu lagi tu nama dia basic. Basic life support. Basic life support tu semua orang kena tahu. Maksudnya yang kita ajar dekat ustaz-ustaz, ajar dekat asatizah semua tu, kita ajar yang basic life support. Tapi kalau yang ATLS, Advanced Traumatic Life Support ni, ini khusus untuk doktor je. So kita belajar yang tu lah. So dekat emergency ni nanti korang akan belajar berkenaan dengan macam mana korang nak intubate patient, macam mana korang nak korang belajar macam mana nak buat defibrillation kalau patient tu ada cardiac arrest, bila patient tu ada VFib ataupun ada tachyarrhythmia ataupun ada lethal arrhythmia ECG yang menyebabkan kematian lah. Itu korang akan belajar dekat sini lah, emergency. Kemudian yang seterusnya kita ada pediatric surgery. Okay, pediatric surgery ni dia sama je macam surgery yang lain, cuma dia khusus untuk budak-budak. Untuk budak-budak kecil. Pediatric kan. Korang pun dah belajar kan sebelum ni kan. Cuma biasa dia kat sini, dia lebih khusus tentang surgery, pembedahan. So korang kena hafal lah.
korang wajib sebut banyak kali ni, tahu berkenaan dengan anatomi. Anatomi tu penting Ingat boleh lari dengan anatomi. Korang akan jumpa balik anatomi. So anatomi yang kita belajar kan masa first year, second year, bila kita masuk ke surgery, dia akan belajar balik. Kadang-kadang bukan belajar balik pun. Doktor akan assume kita dah pandai. Tapi faham je lah, kita dah tinggal anatomi ni dah bertahun dah kan. So bila masuk ke tahun 6, bila doktor tanya dekat mana femoral triangle, kita pun pening. Kat mana lah femoral triangle? Apa lah dia punya boundary dia? Apa dia punya upper border dia, lower border dia, lateral medial dia, apa dia punya roof dia, apa dia punya floor dia, apa content dia. Tu contoh. Kita orang dah kena dah prank tu sebelum ni. Keluar soalan femoral triangle dalam paper surgery. Macam, wish, bapa. Memang dia tanya anatomi. So memang korang kena tahulah. Itu contoh lah femoral triangle. Ada banyak lagi kan yang famous. Contohnya macam apa? Inguinal canal. Kan? Inguinal canal. Kalau lelaki, apa content dia? Kalau perempuan, apa content dia? Dia beza tu. Kan? Tu contoh lah. So korang kena buka balik buku anatomi. Jadi jangan buang lah buku anatomi first year, second year tu. Buka balik. Korang tengok balik. Apa dia punya kompartmen-kompartmen yang special. So daripada situ korang boleh tahulah apa yang penting, apa yang korang boleh take note. Sebab dalam surgery ni, doktor takkan ajar detail lah anatomi. Doktor akan assume korang ni dah pandai dah anatomi. Sebab korang dah 6 year kan, tahun 6. So dah selangkah nak jadi doktor yang sebenar. So biasanya doktor akan assume kita dah pandai anatomi. So anatomi ni memang kita kena belajar sungguh-sungguh sikit lah untuk tahun ni. Okay? Tak dengar bunyi. Macam okay ke semua? Okay. Alright. So tak habis lagi. Itu baru pediatrik. Benda yang seterusnya kita ada neurosurgery. Okay, neurosurgery ni belajar tentang CNS, pembedahan di otak. Pembedahan di otak. Contohnya contoh yang kita belajar yang dalam IM pun dah belajar benda ni. Dalam CNS, neurologi, korang belajar tentang apa? Kan ada pasien Parkinson lah. Tapi Parkinson kita tak buat pembedahan. Pasien apa? Pasien yang ada stroke, contohnya. Kita akan buat pembedahan di otak. Ataupun pasien tu datang dengan brain hemorrhage. So kena buat pembedahan. Pasien datang dengan ada kes subarachnoid hemorrhage ke, ataupun ada something wrong lah dekat bahagian kepala otak ni. So bila buat pembedahan, memang korang akan belajar mostly kat sini lah, dekat department ni, neurosurgery. Dan yang terakhir, korang ada radiologi. Tapi radiologi ni masa zaman kita orang tak belajar. Kita orang tak masuk sebab sebab masa radiologi ni, masa ni dah dah start COVID kot. Ke macam ni aku pun tak ingat lah. Tapi kita orang tak belajar. Department radiologi ni kita orang tak masuk. So dia jadi macam tahulah kalut kot masa tu. Doktor macam tak apalah, tak payah masuk lah di department ni. Buat tak tahu. Wah ajar. Tapi tak apalah buat macam mana. Kalau tengok gambar kat sebelah tu, ini aku ada bagi sekali dengan contoh jadual tahunan. Sepanjang tahun 6 ni korang pun dah dapat kan sebelum-sebelum ni, yang masa tahun 5 dulu kan. Tu ada Garah Ammah. Garah Ammah tu general surgery. Lepas tu ada Amrod Nisa wa Taulid, ada ONG, kemudian ada Masalik. Masalik tu urogenital. Lepas tu ada Izom. Izom ni ortopedik. Lepas tu ada apa tu? Takdir. Takdir ni vascular surgery. Kemudian ada tip tawarek. Tip tawarek ni dia emergency. Tip tawarek. Bukan kawarek tawarek. Emergency. Yang ni korang akan, yang ni biasanya dia dekat sebelah ambulans, dekat tepi hospital. Kan emergency dia paling dekat lah dengan jalan utama. So dekat situ korang punya department. Lepas tu Garah Ammah balik.
Kemudian Amrod Nisa ONG. Dia kalau dekat tahun 6 ni dia macam pecah tau. Dia akan start dengan dia akan ada surgery, lepas tu ONG. Lepas tu surgery balik, lepas tu ONG. Dia macam tu. Kalau tahun 5 kalau tak silap aku, masa tahun 5 orang belajar IM semua, lepas tu pediatrik semua kan. Lepas tu exam. Betul tak? Ke macam ni? Kan? Betul. Macam tu je COVID. Okay. Tapi tapi memang macam tu pun kalau tahun 5. Cuma bila tahun 6 ni dia pecah-pecah. Dia ONG, dia surgery, ONG, macam tu. So akan ada 2 kali ONG punya round dan akan ada 2 kali round surgery lah. Kemudian di tengah-tengah tu ada special surgery. Dia akan dia update sekali lah dengan special surgery macam orthopedic and so on tu. Last kali biasanya lah kalau department yang last kali ni, department neurosurgery dengan radiologi. Tu department last lah, nak dekat exam lah biasanya. Sebab tu radiologi kita orang tak ada sebab masa tu dah pack sangat kot. Okay. Tu surgery. Kemudian kalau ONG ni dia tak ada special department apa. Dia satu department je, ONG. Tapi nanti aku cerita sikit lah detail. Cuma kat sini ni nak tunjuk dekat slide ni, nak tunjuk apa yang korang belajar je. Surgery belajar apa, ONG ni macam mana. So kat situ aku ada bagi, ada PDF sekali. Checklist syllabus pun tu. Nanti korang tengok ada je kot. Checklist ni bukan zaman kami yang buat, tapi zaman batch Viva buat checklist ni. So korang boleh dapatkan checklist ni dan boleh kata apa? Boleh tengok boleh study. So sekurang-kurangnya dia boleh membantu lah. Macam contoh yang ni. Nampak? Ni contoh Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak kan? Dia punya Nampak. checklist. Okay. So bila korang dah ada checklist ni, korang bila study, kita tanda lah. Kan? Kita ni ada banyak benda kita buat, komitmen apa semua kan. So paling kurang kita tanda. Okay, hari ni aku dah belajar apa. Okay, abang lah. Aku tunjuk contoh. Ada fertilization, ada implantation kan. So fertilization tu kita boleh tengok lah apa. Hari ni aku dah belajar ke belum tajuk ni. Normal pregnancy, dah study ke belum. Lepas tu abnormal pregnancy kan. Dah study ke belum. Eclampsia, pre-eclampsia tu apa benda. Dan contoh-contoh yang lain lah, normal labor lah apa semua ni. Okay, tu contoh. Kemudian subjek agama, akidah dengan sirah. Ni mudah je lah. InsyaAllah. Yang penting kena ada usaha untuk belajar lah. Dia kalau tak ada usaha ni, akidah dengan sirah pun boleh fail. Kalau tak bersungguh, betul tak? So kena ada semangat untuk belajar lah. Okay, tu untuk subjek apa yang kita belajar dalam tahun 6. Okay, aku pergi ke surgery khusus dekat surgery. Okay, semua masih hidup ke? Ada. Hidup. Okay. Surgery ni kita ada general surgery dan special surgery. So kalau kita tengok dekat sini, surgery ni dia ada special surgery ni saya dah sebut dah. Vascular, orthopedic, urogenital, emergency, pediatric dan neurosurgery. Sebenarnya ada satu lagi, radiologi. Tapi radiologi ni sebab korang tak belajar So tak tahulah kalau korang belajar. Sepatutnya belajar jugalah kan. Tapi ni saja list yang kita orang belajar. Ahlan wa sahlan pada siapa yang baru masuk tu. Okey. Kemudian kat sini ni korang akan berkenalan dengan HOD surgery. Kenal tak HOD surgery? HOD surgery ni boleh dikatakan antara yang tergarang lah. Dia HOD yang garang. Dia tak tahu dia memang garang. Kalau dia masuk dalam kelas, Arab memang memang tak suka lah. Sebab dia garang. Tapi biasalah korang kena orang kata apa? Kena be careful lah. HOD surgery ni dia garang sikit.
Tak tahu dah ada tukar belum. Tapi rasanya masih doktor tu juga kot. Dr. Magdi. Magdi Mahmud. Bukan Magdi yang seorang lagi tu. Magdi Mahmud Mustafa. Dahsyan. Dr. Magdi Dahsyan. Magdi Dahsyan. Dr. Magdi Dahsyan tu HODIM. Magdi Ishak. Magdi Ishak tu buat buku. Kau Okay. Kalau tengok dalam ni, ni saja je nak list apa dia punya take note dekat surgery department ni. Dia macam tekankan sikit berkenaan dengan kehadiran. Contoh kalau tengok ke sini nampak kehadiran, nampak gambar jelas tak? Hudur Aksam bin Tamanin. Maksudnya kalau kehadiran tu lebih banyak daripada 80%, okey, dia akan dapat markah macam tu. 120 markah macam tu. So kalau kehadiran dia 60% sehingga 79%, markah dia 80. Kalau kehadiran tu daripada 50 hingga 59, 60 markah. Kalau kehadiran dia tu rendah daripada 50%, dia dapat kosong. Ni masa ni dia, orang kata apa, department ni garang lah masa ni. So orang kena ada sikit. Okay? Apa? Tak ada orang ambil Tak ada orang. Okay. Dapat ni sebenarnya bukan nak suruh takut-takutkan, tapi nak cerita. Ni bukan nak takut-takutkan, tapi lebih kepada nak cerita apa yang berlaku dalam department surgery ni. Okay, korang kena take note lah. Ada beberapa doktor-doktor yang kenal. Contohnya HOD surgery. Dia ni garang. Lepas tu ada seorang lagi. Dr. Mujahid. Dr. Mujahid. Kalau korang pernah dengar lah abang-abang senior cerita. Dr. Mujahid ni dia suka menghimarkan orang. Semua orang dihimarkan. So korang kena hati-hati lah. Kalau tak korang pun dapat kena himar. Sudah pernah kena lah. Memang garang sikit. So selamat lah tu. Okay. Lepas tu kat sini ni contoh jadual lah. Contoh jadual jenis. Korang akan dapat jadual dia macam ni bila korang. Aku rasa sama je kot. Korang pun dapat benda yang sama. Department ni biasanya dia guna recycle je jadual. Biasanya gitu. So jadual dia macam ni. Korang bila dapat jadual macam ni, janganlah kelas ataupun bila nak masuk kelas ni kan. Janganlah masuk tu dalam keadaan korang tak tahu apa-apa. Masuk dalam keadaan kosong. Kan masuk macam contoh. Ada ini belajar apa? Ini belajar tentang malignant goiter. Kan? Malignant goiter contoh. Dr. Mujahid. Dr. Mujahid ajar malignant goiter. Korang janganlah masuk dalam keadaan korang tak tahu apa-apa pun pasal goiter. Malignant goiter apa kejadah pun tak tahu apa-apa kan. Tak ada information langsung. Terus masuk kelas ataupun terus masuk dalam keadaan tak tahu apa-apa. Memanglah korang akan jadi banyak kerja sikit hari. Dia akan jadi kerja banyak sikit sebab satu benda korang nak faham apa benda yang korang belajar. Lepas tu pada masa yang sama korang nak masukkan benda dalam ingatan. So dia jadi berat sikit. Why not sehari sebelum tu, itulah fungsi jadual. Dia bagi jadual tu bukan sebagai hiasan lah dalam WhatsApp ke apa kan. Tapi jadual ni penting untuk kita nak buat management diri kita. Kita nak manage. Contoh esok belajar apa? Malignant goiter. So malam sebelum tu, kalau katalah ada mesyuarat ke, ada komitmen lain ke, takkan tak ada langsung kan 1 jam ke ataupun beberapa 30 minit ke kan. Kita khususkan untuk nak baca sikit lah. Esok belajar apa, macam tu. So bila kita dah faham apa benda yang kita akan belajar, so bila masuk tu dia akan jadi mudah sikit lah. Sebab contoh kan, kita baca buku, kita baca, kita ada jumpa benda yang kita tak faham. So kita rasa kita baca je dulu. So nanti bila masuk kelas online ke apa, doktor terang, kita dapat rupanya yang macam ni. Kalau berani sikit, tanyalah doktor kan. Tanya doktor. Itulah contoh. Okay. Lepas tu bila dah habis kelas tu, janganlah simpan. Buat perkasam. Jadual tu guna untuk korang buat revision hari-hari. Barulah setiap hari kita tu ada, orang kata apa, ada productivity. Sembang kemas kan, cakap memang sedap kan. Padahal kita dulu pun tak apa-apa belajar. Tapi sebab kita sayang kat adik-adik yang masih belajar kat sana lah. Lepas tu kita kongsi. Supaya jangan jadi macam saya dan
sahabat-sahabat lain yang macam itulah. Ni contoh urogenital surgery. Samalah, korang akan dapat jadual general, dapat jadual special surgery. So bila dapat jadual tu, bukan semata-mata jadual dia bagi. So bolehlah manage masa tu. Belajar apa. Okay. Last kali boleh dapat tahu apa yang korang belajar. Okay, ni untuk Salah Kena Muhammad. Yang ni khusus untuk ni lah, surgery. Apa yang korang belajar. Nanti kalau ada nak tanya soalan, kita buka lah sesi soal. Soal jawab. Okay. Okay, ni location. Saja kongsi sekali nama. Tempat belajar. Kan? Aku pun tak tahu sekarang korang boleh pergi hospital ke tak. Sebab COVID kan. Rasanya boleh kot pergi kan. Lepas 20 Februari kan katanya. Okay. Ni contoh lah. Kalau general surgery ni biasanya buat dekat Syed Galal. Kalau vascular surgery buat dekat Usain. Ortopedik Usain. Urogenital Usain. So, kalau perasan kat sini ni dia akan tempat yang berbeza-beza lah. Ada yang buat dekat Syed Galal. Ada yang buat dekat Syed Galal, ada yang buat Usain. Ahlan wa sahlan kepada bakal MTP. Okay. Dah cukup. Sama Neri. So dia akan ada tempat yang berbeza-beza. Satu kita akan buat kat hospital Syed Galal. Satu kita akan buat kat Usain. Tapi tempat ni dia tak fix. Korang kena ada orang yang tolong tanyakan secretary setiap department. Contoh, dia jadi masalah sikit lah sebab kita nak kena pergi dua tempat. Kalau IM dengan surgery, IM dengan pediatrik, rasanya kalau korang dah jumpa department tu, korang senang sikit kan. Sebab biasanya Husin ni kan. Tak. Tapi kalau surgery ni dia macam ni lah. Dah. Sekejap kat Usain, sekejap kat Syed Galal. So korang kena ulang alik pergi ke kedua-dua hospital untuk dapatkan confirmation. Contoh macam aku pergi dekat Syed Galal kata dekat Usain. Aku pergi Usain, dia kata kat Syed Galal. Lepas tu aku pun balik rumah. Tak pergi kelas lah. Dia macam tak ada miscommunication, tak tahu mana satu. Nak pergi mana ni? Hospital Usain ke Syed Galal macam tu. So kena jumpa orang yang buat authority betul-betul lah. Macam HOD dia orang. Macam ada sekali tu dekat urogenital surgery, aku jumpa terus lah dengan HOD dia. HOD dia bagi. Okay, korang punya kelas dekat sini. Ni kelas korang lah. Kelas general surgery. Cantik tak? Ni korang punya kelas general surgery. Pernah masuk tak kelas ni? Kita tak pernah. Ni dekat Syed Galal tau. Tak masuk. Tak masuk lah. Tidak. Inilah tempat korang. Okay, cuba korang tengok. Cuba kira bilangan kursi tu ada berapa banyak. Cuba teka. Rasa-rasa banyak tak? Tak banyak kan? Banyak ke? Tak banyak pun. Ada dalam 30 kot. Dia dalam 30 je. Okay. Sorry. Okay, kalau tengok dalam kelas ni tak ramai pun. Dia sikit je dari 5 kursi. Tapi nanti masa dalam kelas, ni satu, aku tak tahulah, memang problem daripada dulu kot. Korang akan campur kelas dengan Arab. Kau bayangkan Arab ada berapa orang? Arab ada 100 kot. Dengan Arabnya, dengan pelajar Malaysianya, semua sumbat dalam kelas macam ni. Korang rasa boleh belajar? Aku tak tahulah korang boleh belajar ke tak. Tapi memang bau ketiak Arab lah dalam kelas ni. Aduh. Serius. Aku cakap betul. Sebab memang kelas dia campur dengan Arab. Surgery ni. Dah banyak kali lah kita orang jumpa dengan HOD. Tapi memang dia tak boleh nak. Tak tahu lah. Dia kata boleh. Dia kata insyaAllah I will do my best. I will keep Malaysia student in the separate room. Tapi itulah. Daripada mula sampai ke habis. Janji tinggal janji lah. So kelas yang sebesar ni dia akan campur dengan Arab. So sebab itulah ada juga pelajar kita yang tak pergi ke kelas terus. Bila kita tanya sebab apa, dia kata alasan sebab campur dengan Arab kan, macam tak nak belajar sangat pun.
Dia bukan alasan. Sebenarnya Arab dengan pelajar Malaysia tu main awal lagi daripada Arab. Arab main lambat. Kalau kelas tu pukul 8, Arab tu main pukul 10. So masa datang pukul 8 tu kosong je kelas ni sebenarnya. So tak ada alasan. Pelajar Malaysia datang awal, pergi ke masuk kelas ni awal-awal, korang reserve terus tempat-tempat dekat depan ke apa ke, tempat korang. Nanti Arab datang tu, pandailah diorang cari kat mana. Memang tak boleh buat apa lah. Kalau korang berjaya buat bagi asing kelas Arab dengan pelajar Malaysia, memang korang hebat lah. Batch Mustaqim pun rasanya campur ke Arab. Tak boleh buat apa. Okey, ni tempat doktor belajar. Tempat doktor akan ajar lah. Tu belakang tu dia ada slideshow. Tapi tak ada whiteboard kat sini. Memang slideshow sajalah. Dan slideshow dia boleh tahan juga lah jaundice tu. So faham lah. Okey, ni kelas urogenital surgery. Ni tahu tak kat mana? Pernah lalu tak kawasan ni? Tak pernah. Tak pernah ah? Pernah masuk kan dewan yang kat belakang Hospital Husin? Kan ada dewan, bukan dewan, dia macam apa lah? Hostelnya. Hostel buat kat situ kan? Dekat bangunan yang terasing sikit. Orin. Dia Pernah. Urogenital ni dia dekat kawasan tu lah. Dia dekat lorong kecil tu kalau perasan. Perasan tak lorong kecil? Bukan lorong sekian pun. Dia macam ada laluan ke belah yang satu lagi tu. Tak apalah, nanti korang tanyalah Masalik Fan Masalik Bull. Masalik Bull Fan. Masalik Bull tu urogenital. Bull tu air kencing. Okay. So dekat situlah kelas. Ni kelas dia. Yang ni korang akan asing lah. Memang tak ada Arab. Korang Melayu je. Okay. Special department ni biasanya dalam 2 minggu je paling lama. Dia tak lama sangat pun. 2 minggu je. Setiap department 2 minggu. Paling sekejap pun seminggu. Okay, ni emergency. Emergency ni dia dekat luar je. Ni kan Syed Galal punya pintu besar tu. Dekat tepi tu, korang punya emergency lah. Kan? Ni contoh kelas. Tapi kita orang tak sempat pula ambil gambar kat dalam. Tapi yang ni korang asing lah dengan pelajar Arab. Memang Arab, Melayu. Melayu dengan Arab ni gabung masa dekat general surgery je. Yang dekat kelas yang awal tadi tu. Kelas ni. Yang ni je kelas yang korang campur dengan Arab. Yang link asing lah biasanya. Okay. Ni kelas yang paling mewah lah dalam banyak-banyak kelas yang aku pernah pergi. Sepanjang 6 tahun ni. Inilah kelas paling mewah. Setiap seorang ada mikrofon. Nampak tak? Ni kelas neurosurgery. Dekat Hospital Specialist Azhar. Semak lah sini. Setiap seorang ada mikrofon. So bolehlah bercakap. Acah-acah macam masuk meeting. Ni dekat Hospital Specialist. Dekat situ lah. So kelas ni lah yang macam semak sikit pun. Tengok. Dia macam conference. Tapi tak tahulah dia ikut department. Kadang-kadang dia nak buat kat sini. Kadang-kadang dia buat kat tempat lain. Tak tahulah kalau nasib korang. Kalau dia buat kat Hospital Husin ke kan. Ataupun kat Syed Galal. Tu Wallahualam. Ni contoh je lokasi-lokasi yang aku bagi. Nak beritahu apa? Nak beritahu kata so bersedialah dengan fasiliti di kita punya department. Nak beritahu apa? Nak beritahu kita ni bukanlah universiti yang macam nak assume tu tinggi sangat. Dia macam ni je lah. Kalau tempat tu cantik, macam general surgery punya tempat ni, dia masuk sekali dengan Arab. Memang sempit lah kelas tu. Nanti korang bincang lah dengan HOD. Kalau boleh asing tu lebih baik lah sebenarnya. Kalau tak asing tu memang, ya Allah, sedih betul. Tambah pula kalau Dr. Mugahid masuk dalam kelas ni, korang seorang pun tak boleh duduk. Semua kena berdiri. Nanti korang kenal lah siapa dia Dr. Mugahid tu. Aku beritahu siap-siap nama ni. Okay. Yang ni contoh untuk Contoh untuk reference book. Orang punya buku untuk surgery. Kita ada, yang ni buku yang famous lah. Biasanya orang belajar guna buku ni. Dr. Wa'il. Bukan Wa'il Syu'un. Wa'il Metwali nama dia. Buku Wa'il. Dr. Wa'il ni, ni Azhar punya ke Cairo?
Tak ingat lah. Tapi buku Dr. Wahid ni lah korang akan guna selalu. Okay, satu lagi buku department surgery. Buku department surgery ni aku tak sempat ambil gambar. Buku tu ada kat Egypt. Siapa nak pergi ambil lah. Buku tu mahal gila. 400 ke 500 genih. Dia ada banyak set buku department surgery ni. So tak tahu lah, tak beli pun tak tahu lah nak kata. Sebab aku beli tapi tak baca sangat pun. Itu macam rugi pada kan. Tapi tak apalah. Dia mahal sikit lah, 400 ke 500 ke lah. Tapi buku dia tak best sikit lah nak baca. Tak best. Tak tahu lah, ikut orang lah. Tapi aku just cerita je apa yang ada. Apa availability buku yang ada. Kemudian yang ketiga, kita ada buku Dr. Matahari. Buku Dr. Matahari ni yang ada Sujitunes ni. Yang ada kata-kata ni. Yang ni best sikit lah nak baca. Tapi dia tebal. Dia ada tebal. Dia ada banyak orang kata apa? Dia ada banyak part. So akan ada banyak buku lah orang kena beli. Total buku tu pun ratus-ratus ke lah nak beli Sujitunes ni. Tapi dia ikut orang lah. Ada orang ada best baca buku ni. Cuma buku ni banyak. Kalau dalam surgery ni, Sujitunes ni dia ibarat macam buku Dr. Magdi Ishak lah. IM. Macam buku IM yang tebal. Dia berkurang macam ni. Dia gabung-gabung, memang pengisian dalam tu dia memang tebal sikit. Tapi ikutlah masing-masing kan. Kemudian yang seterusnya ada satu buku, nama dia buku MCQ ni. Okay, dalam genre surgery, biasanya MCQ akan ambil daripada buku ni. Aku tak tahu sebab selama ni duk baca ke, duk jawab juga soalan-soalan dalam MCQ ni. Tapi faham-faham lah, buku ni ada beratus ke beribu soalan MCQ. Aku pun tak ingat soalan apa yang keluar dalam exam. Tapi aku peliknya ada orang, ada sini-sini sebelum ni, yang ni lah, yang sini-sini cakap, MCQ dalam soalan surgery tu dia akan ambil daripada buku ni lah. Aku tak boleh nak confirm sebab aku tak ingat soalan apa. Sebab banyak sangat dan tak teringat lah pun soalan mana yang keluar. Ya keluar kan. Tapi tak ada masalah pun. Kalau korang tak assume dia, janganlah kita beli buku ni, assume buku ni memang 100% keluar daripada keluar dalam exam. At least korang ada benda dan ada preparation untuk study. So dapatlah juga tahu macam mana soalan surgery dalam versi MCQ ni ditanya macam ni kan. Itulah. Tapi siapa lah kata sebelum ni, senior Ruzaini pun cakap sebelum ni, dia kata buku ni memang keluar yang MCQ memang dalam surgery. Azmi pun kata gitu juga. So bila kita dengar daripada mulut orang yang kita percaya dia orang kata memang keluar daripada buku ni, so kita terima lah, maksudnya memang betul lah, memang ada lah kot kan. So baca je, beli je buku ni. Tak tahu beli kat mana ni, tak pasti dia ada jual kat mana. Yang ni biasanya turun-temurun. Buku ni aku tak pernah nampak yang dalam bentuk buku. Biasanya dalam bentuk PDF pula, dalam bentuk yang ada tebuk kat tepi tu. Biasanya dia dalam bentuk macam tu. So tanyalah sini-sini yang ada kat sana tu, macam mana dia orang study MCQ ni. Nanti ambil lah dengan dia orang. Tahu. PDF tak ada ni, aku tak sedia PDF untuk buku ni, aku tak jumpa. Nanti minta lah dengan sini-sini yang dah habis exam surgery ni. Okay. Yang ni untuk reference book surgery. Okay, yang ni exam. Okay, ni mungkin macam complicated sikit tapi korang kena faham betul lah. Okay, untuk exam ni kita ada exam written, kita ada paper 1 dan kita ada paper 2. Okay, paper 2 ni dia akan gabung dengan MCQ. Exam written lah. Contoh exam written ni soalan dia macam yang dalam gambar sebelah ni yang aku kepilkan bersama. Nampak tak soalan ni? Okey. Yang ni kan, soalan ni, ini kertas format yang lama tau. Format lama. Dia tak keluar dah macam ni. Ini zaman Syahir Mazhar ni. Zaman batch Viva ni keluar macam ni. Bila main dekat batch kita orang, batch kita orang, dia tak keluar macam ni. Kita orang macam first trial lah. Dia keluar soalan yang pelik sikit. Soalan ini memang pelik lah. Surgery ni dia punya pelik dia tu, soalan dia tu macam soalan SPM. Dia macam korang buka kertas SPM. Kertas soalan ini mengandungi 10 helaian.
So dia banyak helai sikit kena buka. Macam SPM punya kertas. Kalau dulu satu kertas ni je. Satu ni je. Dah jawab dah. Tapi sejak zaman kita orang, doktor dia buat. Tak tahu, dia rajin kot. Department surgery rajin, dia buat banyak. So banyak helai kena buka. Ni format lama. Format baru macam ni. Nampak? Macam soalan SPM kan? Dia bagi satu soalan, contoh question 7. Okay, dia bagi kat kita sekian-sekian pernyataan. Kemudian dia tanya soalan. Okay, soalan A, okay, ada 1, 2, kita list out. Soalan B, soalan C, soalan D, soalan E. Nampak? Ni soalan surgery yang sekarang ni. Ni, kertas ni, yang aku bagi ni. Ini yang kertas surgery yang sekarang. Yang ada orang exam hari ni, exam beberapa hari ni. Exam ni. Soalan ni lah. So bolehlah korang tengok soalan apa. Aku ada PDF soalan-soalan ni. Kalau nak boleh PM lah. Tak ada lah, nak minta dengan batch sini pun boleh. Ni dalam format yang baru, format soalan written tau. Format soalan written surgery. Yang pertama dia bagi dalam bentuk soalan bertulis. Macam ni. So korang ni, dia macam yang berpandu tau. Dia soalan yang berpandu. Korang tak perlu ingat semua benda. Dia macam, dia bagi tak kita, okay, apa causes? Kita pun list out causes yang pertama, causes yang kedua. Okay, apa clinical picture? Tulis clinical picture. Apa diagnosis? Apa diagnosis? Dia macam soalan yang berpandu. Dia ada soalan-soalan kecil, jawab macam tu lah. Treatment dia apa? Contoh macam ini, dia kata types of IO. IO ni intestinal obstruction. So, macam mana kita nak rawat dia? Okay, apa jenis-jenis rawatan yang kita boleh bagi? Okay, dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. So, kita jawab soalan tu berpandukan soalan. Jawab dia tu berpandukan soalan lah yang diberi. Okay, itu jenis yang pertama lah, format yang pertama. Okay, lepas tu soalan yang kedua, jenis yang kedua pula dalam format yang baru, dia ada bagi dalam bentuk MCQ. Ni soalan MCQ dia bagi. Tapi dia bagi ni MCQ ni dia bagi soalan macam ni lah. Dia ada, kalau tak silap, ada 15 soalan. Ada 15 soalan. Saya ikut tunjuk soalan tu. Ini contoh lah, contoh soalan dalam written tu. Kemudian jenis yang ketiga, dia ada 3 jenis tau, yang soalan format written yang baru. Yang pertama dia bagi dalam bentuk macam ni. Yang kedua dia bagi dalam bentuk MCQ. Yang ketiga dia bagi dalam bentuk mention. Yang ni mention ni dia tak ada berdasarkan case ke apa tau. Dia bagi macam list out je. Contoh kan macam dia tanya soalan macam ni. Types of hematuria. Apa jenis-jenis hematuria? List out lah. Terminal hematuria ke kan? Contoh tulis dari tu. Apa lagi? Cardinal sign of cardiac arrest. Apa sign, simptom, tanda-tanda orang tu cardiac arrest? Dia bagi kat kita apa? List out lah. Apa contoh kan? Types of anesthesia. Jenis-jenis abuse. Apa? Volkmann's ischemic contracture. Ini famous. Soalan ni selalu keluar. Masa zaman aku pun dia keluar kat soalan ni. Aku rasa recycle balik je. So tengoklah balik soalan-soalan yang pasir. Mostly soalan-soalan macam ni dia ulang-ulang je ambil. So boleh tengok balik lah kan soalan-soalan sebelum-belum. Macam kertas soalan yang dia orang buat ni. Aku ada juga tengok-tengok soalan yang aku macam kita orang bandingkan lah kan. Macam ada banyak jugalah yang dia ulang soalan yang sama. So mungkin lah kan probability soalan tu dia berulang balik kepada korang boleh jadi jugalah kan. So at least ada juga benda kita study kan. Paling korang baca yang pasir pun dah cukup. Tapi janganlah korang ni ada lagi beberapa bulan. So study dah semua kan. Panjang lagi perjalanan. Kalau tinggal lagi sebulan, bacalah pasir. Okey, ni contoh untuk format soalan. Jenis-jenis soalan written. Okey, itu written. So total semua ni dalam 360 lah. Tapi aku tak pasti markah ni dia macam mana. Cuma nak cerita kat sini markah dia besar lah. Okey, 360. Markah ni besar. Dia written. Kemudian kita ada oral. Exam oral. Exam oral ni dia ada 2 jenis. Kita ada slide. Kita ada oral. Slide tu maksudnya dibagi dalam bentuk soalan
dia pancar dekat dia pancar PowerPoint projector tu. Kemudian kita jawablah soalan daripada situ. Macam korang duk buat soalan histologi sebelum ni, histologi lah, patologi sebelum ni kan. Dia pancar dekat slide, okay, tengok, jawab soalan dekat slide. So apa soalan slide tu? Yang pertama kita ada anatomi. Kita lukis lah sikit kan. Ni. Ni exam written. Ni. Anatomi. Slide. So sebab tu aku kata penting korang kena study anatomi. Sebab nanti soalan dia keluar anatomi kot. Soalan anatomi. Ni aku tunjuk contoh tau soalan anatomi macam ni. Sekejap. Soalan dia keluar soalan anatomi. Slide. Macam ni. Korang dah ada belum PDF ni? Dah ada ke? Hello? Belum. Ni contoh lah soalan. Dia bagi macam ni. Korang boleh jawab. Okey, nombor 4 apa? Siapa nak jawab? Nombor 4 apa? Tak tahu kan? Kita tahu. Itu contoh lah soalan yang dia akan keluar. Dia bagi macam ni. Sebab tu aku kata penting anatomi ni. Dia bagi soalan macam ni. Dia kata okey 15. Apa 15? Apa 13? Apa 10? Yang ni tak apalah warna. Korang tahulah yang tu nerve. Korang tahulah yang tu vein. Kalau dia bagi gambar yang dalam jar tu, kan mampus nak teka. Mana ada colour. Dia bagi contoh jawapan. Dalam slide ni dia ada bagi sekali dengan jawapan. So korang boleh revise banyak kali. Contoh macam ni. Ni ada jawapan, ni tak ada jawapan. So korang study lah. Macam study anatomi lah. Tengok balik. Ni apa? Parotid duct. Korang malam exam tu, macam apa study tu? Macam baca Quran. Macam apa Quran? Apa anatomi ni? Gila betul. Kau tengok soalan 1 sampai 36. Mana kita tahu apa yang dia tanya? Tiba-tiba dia tanya soalan 29. Apa benda? Bapak. Memang banyak So itulah contoh soalan anatomi yang dia akan bagi. Okay? Itu anatomi slide. Markah bukan sikit tu. 45 markah. Banyak tu. Kemudian kita ada X-ray dengan jar. X-ray jar ni soalan X-ray lah. Soalan X-ray dekat slide dia bagi. Dan soalan jar dekat slide pun dia pamer dekat slide show. So korang akan tengok berdasarkan slide. Contoh soalan slide jar. Tunjuk yang X-ray tu. Kalau X-ray dia bagi kat kita dalam bentuk macam ni juga. Ni soalan ni. So kalau siapa yang tak ada lagi PDF ni boleh ambil minta dengan aku. Tak ada, aku rasa sini pun ada. Ni contoh X-ray. So boleh study balik lah soalan-soalan ni. Okay. Macam IM je lebih kurang. Cuma yang ni dia lebih khusus untuk surgery punya prosedur. Appendicitis, apa semua tu lah. Contohnya. Ataupun gallbladder. Okay. Itu X-ray. Dan jar. Jar pun sama jugalah. Jar ni, aku tunjuk contoh. Jar macam dalam slide. Dia bagi bentuk macam dua-dua bentuk macam ni. Ni contoh surgery department. Dia bagi yang Azhar punya. So, gambar macam ni. Nampak je. Macam study balik yang patologi kan. Dia bukan ulang balik. Macam yang kita study masa patologi tu, pato tu. Kan tengok slide kan. Dia macam ni lah. So kena komen, kena bagi. Ni contoh untuk soalan jar. Okay. Kemudian kemudian seterusnya dalam itu untuk slide. Selesai dekat slide. Slide yang tu je lah. Anatomi dengan X-ray jar. Itu slide. Kemudian oral. Oral kita ada yang pertama kita ada oral macam biasalah. Oral macam biasa, oral dengan doktor cakap-cakap apa semua tu kan.
Kemudian yang kedua, kita ada satu slot macam operative and instrument session. Operative and instrument session ni, doktor akan tanya kat kita soalan dia ni, soalan khusus tentang operation dia. Contoh kan, contoh. Doktor tanya kita, okay, you have a case of patient with appendicitis. Tell me what you will do. Nak jawab apa? Patient datang dengan appendicitis, okay, nak buat apa? Apa kau sebagai surgeon, macam mana prosedur pembedahan tu, kau nak buat macam mana? Ini contoh soalan operatif. Dia akan tanya soalan macam tu lah. Operatif ni pun jangan risau, ada juga PDF dia. Soalan dia macam mana? Dia tanya. Prosedur lah, macam yang kita belajar dalam IM kan. Kita belajar IM, kita belajar nama je. Tapi dalam surgery, kita bukan kena tahu nama saja. Kita kena tahu nama, kita kena tahu cara nak buat. Contoh macam dalam soalan ni. Subtotal thyroidectomy. Kita belajar dalam IM, kita belajar management untuk patient yang ada goiter, ada malignant thyroid cancer ke apa ke kan. Kita bagi subtotal thyroidectomy contohnya. Kita just sampai nama je. Tapi dalam surgery, kita tak boleh tahu nama. Kita kena tahu macam mana cara nak buat prosedur surgery tu. Contoh macam ni, indication. Nak buat untuk siapa ni? Lagi, position macam mana? Screen preparation. Nak kena incise kat mana? Collar incision, nama jenis ni. Tengok. Tak ke banyak benda nak kena buat. Study benda ni, last sekali boleh jadi surgeon lah. Tu. Nak kena ligate kat mana? Lepas tu, apa relation. Memang kalau korang study PDF ni, habis ni memang boleh terus jadi surgeon lah. Dia macam prosedur apa yang kita nak kena buat lah. Ni wajib lah, korang kena tahulah, dah kena hafal sikit lah. Kemudian yang terakhir kita ada dalam oral, kita ada instrumen. Instrumen ni dia bagi alat. Bukan saja korang kena hafal operation, jenis-jenis operation, korang juga kena hafal instrumen dan alat-alat apa yang digunakan dalam pembedahan. Contoh, kita duk belajar apa? Forceps. Forceps ni bukan satu, ada banyak jenis. Ada tissue forceps, ada yang jenis log. Contoh bentuk macam ni. Ini nama dia tissue forceps. Tissue forceps. Yang ni nama dia artery forceps. Nampak sama kan? Macam gunting je. Tapi lain. Ini artery forceps yang jenis straight. Yang ni ni jenis straight. Ini jenis curve. Dia jenis bengkok. Kalau nampak alat tu dia bengkok. Yang ni needle holder. Yang ni needle holder yang jenis bengkok. Yang ni bladder forceps. Ni Babcock tissue forceps. Babcock ni biasanya guna untuk appendix. Babcock sebab bentuk dia tu dia nak pegang appendix, nak pegang intestine. Ellis forceps, stone forceps ni untuk yang kidney. Okey, dan bermacam-macam jenis mak nenek forceps lagi lah. Jadi nak cerita dia memang banyak benda, instrumen yang korang kena hafal. So nak cerita dia sebenarnya surgery ni bukan mudah lah. Jadi sebelum ni kalau korang letak mindset kata alah surgery ni mudah je kot. Yang susahnya IM je. Tak. Bila kita masuk ke tahun yang baru, masuk ke benda kita belajar benda baru, dia akan jadi susah. Ingatkan macam tak susah, rupanya susah lagi dekat surgery. Susah dia bukan apa, sebab dia banyak korang kena hafal. Satu nak kena hafal anatomi, satu nak kena belajar lagi yang surgery tu sendiri. Lepas tu nak kena hafal pembedahan, lepas tu nak kena tahu dia punya jar, X-ray, lepas tu nak kena tahu pula instrumen. Jadi memang banyak sangat lah. Okay. Instrumen ni dia tak bagi slide tau. Instrumen ni, macam yang aku tunjuk dalam ni, dia ada oral session dan operative instrument. Operative instrument ni biasanya doktor akan letak alat kat depan ni. Contoh macam alat ni. Ni contoh lah konsep. Letak alat kat depan. Okay, doktor akan ambil alat tu, doktor akan kata, okay, apa benda ni? Apa guna dia? Macam mana kau nak pegang dia? Dia guna untuk pembedahan apa? Contoh. So kena hafal lah alat-alat tu. Tapi biasanya kalau siapa yang selalu yang start daripada sekarang, korang dah biasa tengok gambar-gambar bentuk-bentuk instrumen tu, insya-Allah lah aku berani yakin lah korang boleh ingat je insya-Allah.
Yang penting slide-slide ni korang jangan korang jangan study last minute. Kalau boleh waktu-waktu selang masa yang lapang ni, kan sekarang kan tengah COVID kan, macam duduk kat rumah je kan. So masa yang lapang ni gunakan untuk korang revise, tengok gambar-gambar slide. So tak adalah serabut kan nanti bila nak dekat exam. Mostly biasanya nak dekat exam baru kalut hafal slide. So memang susah lah. Okay, aku cerita ni siap-siap tau kat korang. So dengar pesanan ni betul-betul. Okay, selesai dekat oral. Lepas tu, barulah korang akan masuk clinical. Okay, tapi clinical ni, clinical surgery, korang ada long case, korang ada short case. Okay, clinical surgery, korang jangan expect macam IM. IM dia lagi serabut lagi lah. IM lagi serabut, dia punya surgery. Dia punya clinical. Aku tak tahu korang punya syllabus yang, korang punya format macam mana sekarang. Tapi kalau zaman kata orang, dia susah sikit lah kalau IM ni, kat clinical. Tapi kalau surgery ni dia senang je. Dia long case ni korang just buat long case, satu. Lepas tu ada short case, korang kena buat dua. Dua short case, satu long case. Short case ni just kena ambil dia punya, tak adalah ambil history ticket panjang, just ambil short je. Buat examination sikit, okay, lepas tu explain kat doktor. Itulah. Long case ni kena ambil yang history taking lah, apa semua tu. So jadi panjang sikit. Lepas tu explain kat doktor, korang present kat doktor. Patient ni ada apa, scan. Okay. So total semua dengan returnnya 360, lepas tu oralnya 180 dan clinicalnya 180. Kalau korang nak tahu, tak tahulah, tapi nak cerita dia, department pernah buat tau. Oral dan clinical tu dia buat hari yang sama. So boleh faham tak macam mana keadaan masa tu. Oral dan clinical dia buat hari yang sama. Masa tu jugalah korang nak buat slide, nak kena study anatomy, nak kena study x-ray jaw, nak kena study oral. Oral section mestilah kena study juga kan. Oral lagi. Lepas tu nak kena study operation dengan instrumen lagi. Lepas tu hari yang sama juga korang nak kena buat clinical. Nak kena buat long case, nak kena prepare, nak cakap apa dengan doktor, nak kena hafal bahasa Arab pula, nak cakap dengan Arab. Satu pasal juga. So benda tu berlaku dalam satu hari. Macam kita orang datang tu pukul 7, balik tu maghrib lah. Memang lambat gila. Lama gila. Nak cerita dia yang tu lah. Nak bagi tahu pasal kemungkinan-kemungkinan yang boleh jadi dalam exam clinical ni. So bolehlah prepare sedikit banyak. Mungkin ada sini-sini tak pernah cerita benda ni dengan korang. Tapi aku cerita ni sebagai bagi korang prepare benda ni. Inilah surgery yang sebenarnya. So selamatlah. Ni contoh soalan surgery. So tak apa. Ni contoh je. Nantilah kita tengok. Okay, tu untuk surgery. So revise dia macam itulah. Surgery ni ada general surgery, special. Kemudian location dia berbeza-beza ikut tempat. Ada yang buat dekat Segalan, ada buat kat Usain, ada yang buat dekat specialist untuk neurosurgery biasanya lah. Ni kena confirm balik dengan HOD. Reference books untuk surgery ada 3. Ada 3 tu maksudnya Dr. Wa'il punya buku, kemudian ada Surgery Tunes dan ada satu lagi buku department. Tapi mahal sikit lah. Kemudian ada satu lagi buku yang korang kena beli juga dan korang kena ambil photostat. Ramai-ramai satu batch dapat buku MCQ. MCQ ni korang balik, korang rebus, korang buat minum. InsyaAllah soalan yang sama je dia akan keluar. Study lah Kemudian untuk exam, kita ada ni lah, kita ada paper 1, paper 2, written ni. Dan ada slide oral, slide, anatomy slide, x-ray jaw, kemudian ada oral, kemudian ada operative dan ada instrument session. Dan clinical korang ada long case, korang ada short case. Clinical ni jangan risau, dia tak ada complicated, dia tak ada OSCE lagi dah. Sebelum ni ada OSCE kan? Tak ada OSCE, tak adalah now move kan? Tak ada now move, tak ada lah. Korang masuk, cari patient, korang jumpa patient tu, korang dapatkan dia punya history taking, bla 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 apa semua, present dekat doktor. Itu je. Dia mudah sikit lah. Tapi rasanya zaman COVID ni lagi mudah kot. Korang tak perlu pegang patient pun. Dia macam itulah contohnya untuk surgery. Okay. Semua masih hidup ke?
Hidup. Okey. Alhamdulillah. Okey. Itu untuk surgery lah. Ada. Okey. Baik. Difahami. Okey, itu untuk surgery lah. Seterusnya untuk ONG. Okey, surgery tu dia panjang sikit lah kita explain. Okey, ONG pula. ONG ni korang ada, kita ada dua tau. Satu kelas, satu lagi kita ada OT. OT ni Operation Theatre. Kalau siapa yang tak tahu lagi lah. Kita ada kelas, kita ada OT. Kelas ni biasa ONG ni buat dekat Husin. Biasanya lah buat dekat Hospital Husin. Naik dekat tingkat 4. Tak tahu kat mana tempat tu, korang tanya dia. Dengan Arab mana-mana, Fin apa? ONG. ONG pula dah. Apa nama dia? Nisa. Nisa Wali. Okay, ONG. So, tapi kelas ni dia start pukul 11 pagi tau. Start dia pukul 11 pagi. So, dia lambat sikit lah. Dia tak macam surgery. Surgery ni datang awal, pukul 8. Dapat doktor yang garang, tak boleh masuk kelas. Penat sampai ke Syed Galal. Lepas tu kena halau dengan doktor. Jadi datanglah awal. Tambah-tambah kalau doktor tu, kita tahu doktor tu garang, datanglah awal. Aku bagi tahu siap-siap ni doktor mana? Doktor Mugahid dengan HOD. Dua ni antara yang garang lah. So take note siap-siap. Kalau Dr. Magdi Mahmud ajar masa tu, datang awal. Satu lagi Dr. Mugahid. Dr. Mujahid ni, Dr. Mujahid. Kita orang panggil Dr. Mugahid. Dr. Mujahid ni, kalau dia masuk dalam kelas, dia akan kunci pintu. Siapa yang datang lepas tu memang dia tak bagi masuk. Egyptian ke, Malaysian ke, semua dia halau. So masuklah awal sebelum dia masuk. Dua doktor ni je, yang doktor lain semua okey je. So untuk ONG, korang ada Hospital Husin dan kita akan start pukul 11 pagi. Okey. Kalau OT pula, OT ni kita akan buat giliran tau. Dia ada giliran. Giliran dia macam yang gambar sebelah ni. Gambar sebelah tu kita ada, korang kena cop giliran lah dengan member korang. Contoh macam aku tunjuk contoh ni, Amirul Alif ni, dia baru kahwin hari tu. Dia cop nama lah. Macam kita orang cop nama, okey, hari ni untuk OT siapa masuk? Siapa boleh masuk dalam OT? Sebab dalam OT ni biasanya tak boleh masuk ramai. 5 orang je ataupun 10 orang. 10 orang tu ada 2 grup. Satu grup 5 orang, satu grup 5 orang. So, cop lah siap-siap. Okey, ni kumpulan aku. Okey, contoh Khalid, Syafiq, Yazid, Bukri dengan Amirul Alif. Ni satu kumpulan. Okey, kumpulan ni akan cop nak pergi hari apa. Contoh kita pergi hari Rabu lah. So, hari Rabu tu, korang pergilah. Pergi OT. Pukul 8 pagi kena ada kat sana dah lah. OT kan, kena datang awal. Pembedahan ni biasanya buat awal. Cesarean ataupun vaginal delivery ke apa ke. Biasanya dia buat dalam pukul 8 pagi macam tu lah. So, datanglah awal. Siapa yang OT tu lah. Siapa yang giliran dia kena OT masa tu, pergilah awal. Siapa yang tak kena OT, duduklah rumah. Datang pukul 11 je untuk kelas. Yang kena OT tu, datanglah awal. Okay? Tapi ikut kumpulan lah, jangan semua datang. Kemudian korang kena isi dalam kad ni. Dia ada satu kad biru ni. Isi dalam ni. Isi detail yang, itulah, korang pergi OT tu. Pergi OT bukan sahaja pergi. Pergi tu untuk dapatkan, untuk korang belajar macam mana delivery berlaku. Sebab korang belajar dalam buku ONG, korang tak nampak tau macam mana baby tu keluar. Pernah tengok baby keluar macam ni? Kalau siapa pernah tengok, beruntunglah, maksudnya boleh belajar benda tu. Tapi kalau siapa yang tak pernah masuk OT, bila dia baca buku, dia memang tak nampak tau macam mana baby tu keluar daripada vaginal delivery. Dia tak boleh nak bayang. Dia tak boleh nak macam mana dia boleh baca buku tapi dia tak faham. Kita nak faham. So kita masuklah OT. Masuk OT, tengok, observe, tanya doktor-doktor, surgeon yang ada dalam tu. Tanya nurse, tanya siapa-siapa lah. Dia orang okey je, jangan risau. Korang bukan houseman, so dia tak maki korang. Korang tanya je. Dia akan tolong lah. Doktor Arab tak apa, bagus. Dia akan tolong. Dia akan ajar kita. Yang penting kena tanya lah. Okay?
Dan ada markah sebenarnya. Itu je sebenarnya orang pergi OT. Pergi sebab nak markah je. Pergi, isi nama dalam kertas biru ni, hantar ke sekretari, okey. Dapat markah. Kumpul dah sekali, dapatlah markah. Siapa yang tak hantar ataupun yang tak lengkap siapkan ni, dia tak dapatlah markah untuk OT. Okey, tu untuk ONG lah. So pagi tu OT, kelas tu pukul 11 pagi. Okey, location dia kalau untuk ONG, macam aku sebut sebelum ni, buat dekat kelas di Hospital Hussein. Kelas dia dekat sini. Bolehlah ingat gambar ni. Ko'ah Dr. Ahmad Taji. Jangan tanya kenapa ada kayu, kenapa ada wire selerak kat situ. Jangan tanya. This is Egypt. So, memang akan ada macam-macam benda lah kat situ. Okay. So, dia macam sampah sikit lah depan tu. So, tak apalah. Memang tempat belajar kat situ kan. Buat macam mana kan. Tapi dalam kelas dia okey je. Cuba tengok dalam kelas kat gambar sebelah ni. Ni doktor apa yang ajar ni? Tak ingat lah pula. Okey, selamat datang kepada Izzat Yuki. Okey. Ni kelas ONG. So dalam kelas ni nampak kelas dia macam ni. Tak ada whiteboard Ada ni je. Ada blackboard. Bukan ada papan hitam. Dia tulis dengan kapur. Memang belajar tu rasa macam mengaji zaman dulu punya lah. Guna kapur dekat sini. So memang kalau boleh duduk dekat lah. Kalau duduk belakang macam orang yang ambil gambar ni, dekat belakang ni, memang tak dengar sangat pun sebab dia tak open nak jelas. Kadang-kadang doktor bukan cakap deras pun. Cakap pelan. So kena, kalau boleh duduk dekat-dekat sikit lah kat depan tu. Okay? Kadang-kadang ada doktor dia masuk dalam kelas ni, dia akan tutup lampu tau semua. Sebab dia akan tunjuk slideshow dia. Okey, aku nak bagi tahu kelas ni kalau dia tutup lampu, pasang slideshow, memang gelap gelita. Gelap yang amat. Orang memang tidur je dalam kelas ni kalau doktor pasang slideshow. Sebab dia tutup lampu tu memang gelap gila. Beritahu saya siap lah. Okey. Tapi ada doktor yang macam tu. Ada doktor dia tak ajar slideshow. Dia just Dia just tunjuk nota dia dekat blackboard ni. Okey, untuk OAG dia ada 3 kelas tau. Ini kelas yang pertama. Kelas yang korang akan selalu masuk, kelas yang ni lah. Inilah kelas korang. Okey, kelas yang kedua yang ni. Kalau tak ada kelas kat situ, dia akan buat kat kelas kat sini. Kelas dekat bilik satu gini. Nak tahu macam mana muat tak muat, tengoklah gambar kita orang kat kelas ni. Ada berapa orang? Ada 30 berapa ni? 34 orang. Inilah best orang ni. Dulu 24 lah. Ada lagi Okey. So banyak ni lah dalam kelas ni. So korang tak tahulah banyak mana tapi muat je kot. Kelas ni. Okey. Ni dalam kelas tu lah. Kelas ni biasanya masa nak dekat-dekat habis exam, nak dekat exam biasanya dia akan buka kelas ni. Kalau kelas yang awal-awal ni, yang ni biasanya yang selalu lah korang akan guna kelas ni selalu. Dan kelas yang terakhir, ni kelas yang macam cantik sikit lah. Ni smart lah kelas ni. Dia macam duduk dalam tempat yang mewah sikit. Tapi ni jarang lah dapat kelas ni. Jarang-jarang. Tak dapat sangat lah kelas ni. Kelas ni memang cantik lah. Tak adalah cantik ingat tapi boleh lah kalau banding dengan kelas-kelas lain. Okay. Kemudian ni OT. Ni OT. Tengoklah, pernah masuk OT tak? Siapa pernah masuk OT kat sini? Pak A pernah. Pernah? Pak A. Pak A. Bagus. Dia tak ada dalam meeting. Okay. Ni OT. Kalau tengok OT dia memang macam tu lah OT dia. Kalau siapa yang pernah masuk dalam OT Mesir, dia OT dia memang macam ni. Sedikit dhaif dan sedih lah tengok sebenarnya OT dia. Tapi tak apalah. Banyak benda kita belajar daripada sini kan. So kita kena appreciate sikit lah tempat kita belajar. Ni OT. So korang kena satu lagi. Bila nama OT, janganlah pakai blazer.
Janganlah pakai kemeja ke baju-baju Melayu ke apa. Pakai baju scrub. So korang kena beli. Okay? Kena beli baju scrub. Beli kat mana? Jangan tanya. Kerap beli kat mana? Ni lah biasanya orang beli dekat kedai-kedai. Beli kat kedai. Betul lah. Beli kat kedai biasanya kat Cairo. Asalnya kat Aisyam pun ada jual baju scrub. Nanti tanya. Oh. Mahal tak satu? Tak ingat lah harga dia berapa. 100. Tak tahu lah 100 sampai. Tak sampai kot. Oh. Tak ada amat sangat. Okey kot. 100 jenis okey je kan? Okey tak? Okey. Kalau Abang Nabil nak subsidi bagus tak? Okey lah. Tengoklah macam ni kan. Kalau betul susah, boleh minta tolong. Kita boleh cuba. Okey. Okay, sambung. Okey, tu untuk OT dekat hospital. Yang biasanya. Ni ONG. So kat sini lah untuk korang punya OT. Okay, reference. Buku apa yang biasanya orang guna untuk ONG ni? Buku dia banyak. Buku dia yang ada dalam 5 macam tu lah pilihan. Availability. Kalau nak cari buku yang lain pun boleh juga. Tak ada masalah. Nak baca buku international ke apa ke pun tak ada masalah. Banyak je buku kan. Yang penting baca. Tu penting. Okay, ni contoh buku yang biasa orang guna. Buku ni lah daripada kiri ke kanan. Buku Dr. Muhammad El-Mamdouh. Ini Aisyam. Buku Aisyam. Buku ni ada 4. Ada ke? 4. Ni buku ni apa balik. Contoh. So dia ada obstetric A, obstetric B. So dia ada gynecology A, gynecology B. So dia ada 4 buku semua. Kalau yang Aisyam lah. Tapi buku dia best lah. Dia macam senang sikit nak baca. Dia simple. Kemudian yang kedua buku Dr. Yusuf Nasallawi daripada Al-Azhar. Okey, buku ni tebal. Dia macam buku Dr. Maghdi Ishaq yang ber-CIM punya. Dia tebal. So kalau korang rajin jenis baca yang suka highlight, jenis buat nota kat tepi-tepi, jenis suka baca buku-buku yang macam ni, bolehlah beli buku ni. Kalau yang jenis nak simple-simple, nak faham mudah, nak bagi faham cepat, baca buku Dr. Muhammad El-Mamdouh ni pun dah cukup. Sebab Dr. Muhammad El-Mamdouh Al-Aisyam ni, dia tak banyak sangat lah information dia tu. Tapi still membantu untuk korang faham. Try lah beli buku ni. Memang berguna masa nak dekat exam. Satu lagi, biasanya orang guna buku yang Cairo tu. Itu yang last sekali tu. Yang buku ONG Dr. Khalid Abdul El-Malik. Buku yang sebelah kanan sekali tu. Itu Cairo. Itu pun best juga baca. Satu lagi buku Farouk Hasib. Buku Dr. Farouk Hasib ni pun yang selalu orang baca juga. Ni jarang juga beli buku ni. Biasanya orang baca buku. Biasanya yang orang selalu beli buku Dr. Muhammad El-Mamdouh yang Aisyam ni dengan buku yang Cairo. Buku Al-Azhar orang tak beli sebab buku tebal dan orang tak suka yang tebal-tebal kan. Tu orang baca yang simple. Dah satu lagi. Kemudian ONG ni korang ada tuition tau. Tuition dia Dr. Nabil. Dr. Nabil. Bukan aku. Dr. Nabil lah. Dr. Nabil Azhar. Ni kan Dr. Nabil Azhar. Okay. Dr. Nabil mana tu tak ingat. Tapi kalau korang nak join tuition boleh lah. Dr. Nabil Al-Mansura. Kan? Kenal kan? Dr. Nabil Mansura lah. Kenal. So kalau siapa yang join tuition tu boleh lah. Nota dia boleh dikatakan mudah lah faham untuk baca. Siapa yang pergi tuition tu boleh lah kan. Alang-alang kita dah ada manfaat. Kita dah dapat something yang lebih daripada orang. Pergilah ajar kan kawan-kawan. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni yang tak dapat nikmat untuk tuition macam tu kan. So sekurang-kurangnya bila kita ajar kawan kita tu, kita dapat something. Betul tak? Okay. Sebab nota tuition ONG ni, Dr. Nabil punya ni memang antara yang macam orang kata senang faham lah kan. Dia tuition mestilah dia ajar sungguh-sungguh. Memang orang kata apa, nota dia pun dibuat yang jenis simple punya. Tapi biasanya orang yang masuk tuition lah yang faham kan. Kalau kita ni yang tak masuk tuition, just ambil nota je, mungkin dia ambil masa sikit lah kot nak faham kan.
Macam yang aku kata lah sebelum ni, bila dah kita ni masuk tuition, kita ajarlah kawan-kawan kita yang tak masuk. Kawan-kawan kita sama-sama faham. Okay? Itu contoh lah untuk buku yang korang boleh baca. Oh, easy. Okay, tak banyak pun. Tapi kalau nak baca lebih-lebih, nak baca yang reference daripada international punya pun, dipersilakan. Itu lagi hebat lah. Tapi yang penting baca lah kan. Jangan beli buku banyak-banyak. Okay, seterusnya. Ni yang penting lah. Exam. Okay, exam ONG. Dia ONG ni biasanya orang ingat senang tau. Orang ingat macam senang. Tapi sebenarnya ONG ni dia antara killer subjek lah. Dia killer ni sebab dia benda yang kita tak nak. Dia macam satu subjek yang kita tak boleh nak fikir tau. Sebab benda tu tak ada kat kita. Sebab benda kita belajar tentang perempuan. Perempuan is complicated So dengan anggota badan yang kita belajar pasal penyakit dia orang pun dia memang susah sikit lah sebenarnya nak faham. Aku cakap jujur memang susah nak faham. So kita tumpu betul-betul lah dekat ONG ni. Kalau siapa yang jenis ini macam lambat sikit nak faham kan. So start daripada awal lah. Korang kena ingat tau, korang tadi sendiri dah macam-macam lah tadi. Lepas tu ONG lagi. So sebenarnya memang bukan masa untuk korang nak ingat lah. Tahun 6 ni banyak kan. Okay, siapa tu? Boleh unmute nanti dengan bunyi pelik-pelik nanti. Okay, so exam final ONG ni biasanya 400 markah. 400. Dia akan campur lah dengan markah-markah yang lain. Contoh markah OT. OT ni kan masuk, kan dapat markah juga. Markah OT, markah MCQ, exam MCQ yang masuk midterm ke, ataupun ada exam yang sebelum ni, exam kecil ke. So semua tu dia akan dikumpulkan lah markah-markah tu. Dan total aku tak ingat berapa semua. Tapi final ni dalam 400 lah. Okay, apa yang ada dalam final ni? Okay. Final ONG, dia ada written, kemudian dia ada clinical oral. Okay. Ni aku cerita yang pengalaman department ONG buat sebelum-sebelum ni. Okay. Nanti aku akan cerita pula yang latest dia punya exam ni macam ni. Sebab yang latest ni sebab musim COVID dia lain sikit. Dia tak ada oral. Dia tak tahu lah, dia tak tahu nak kata senang ke susah, tapi susah lah kalau siapa yang tak baca. Okay, so final ONG ni dia ada written, dia ada clinical oral. Okay, written ni aku cuba zoom sikit dekat soalan ni, bagi korang nampak tau apa benda yang kita belajar dalam ONG ni. Okay, dalam ONG kita ada soalan written. Soalan written dia tak banyak, korang dapat 10 ada 10 soalan je. Ada 10 soalan. Okay, tengok 10 soalan. 5 soalan ni soalan obstetrik dan 5 lagi soalan ni soalan gynecology. 5 obstetrik, 5 gynecology. Lepas tu nama dia O dan G, ONG. 10 soalan ni 5 O, 5 G. Okay. Contoh contoh soalan written ni kat sini. Kalau tengok kita ada apa? Yang pertama dia kata diagnosis and treatment of acutely disturbed tubal pregnancy. Tubal pregnancy ni kita belajar berkenaan dengan ectopic pregnancy. Boleh tak sambil-sambil tu aku cerita sikit apa benda yang kita belajar? Apa benda ni. Bagi korang dapat juga something kan. So yang pertama contoh dalam ONG ni orang belajar tentang soalan ni dia kata kat kita tentang tubal pregnancy. Tubal tu fallopian tube lah. Maksud dia apa? Maksudnya pregnancy tu berlaku di fallopian tube. Fallopian tube tahu kan kat mana? Kena baca balik lah. Tengok balik diagram female genital tract tu. So bila ada pregnancy dekat tube, apa jadi? Complication dia. Of course tak akan jadi rupture. Sebab baby akan membesar dekat tube. Pecah lah tube tu. Sebab bukan tempat dia kat situ. Tempat dia dalam rahim, dalam uterus. So bila ada kandungan di luar rahim, kita panggil ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy ni obstetrik punya soalan. Sebab dia berkaitan dengan pregnancy. Itu soalan pertama. Soalan kedua, describe the eclamptic. Eclamptic ni eclampsia lah. Eclampsia. Fit ni seizure. Sawan.
And mention its treatment. Ni korang akan belajar tentang eclampsia. Eclampsia dan pre-eclampsia. Siapa tahu eclampsia tu apa? Siapa boleh jawab? Seizure. Ya, pandai. Siapa tu? Mukmin. Anda yang Mumin. Eclampsia seizure. Dia macam sawan. Maksudnya ibu-ibu yang mengandung dia akan dapat sawan. Dan benda ni boleh dikatakan macam commonly kan berlaku. Satu lagi dipanggil sebagai pre-eclampsia. Pre itu maksudnya sebelum. Sebelum nak dapat eclampsia, adalah pre-eclampsia. Biasanya management kita akan buat banyak dekat pre-eclampsia lah, sebab bila dah sampai eclampsia, dia macam susah sikit sebab mak tu dah sawan. Boleh bayang tak? Mak mengandung sawan. So dia jadi susah sikit lah kat situ. Sebab tu pre-eclampsia ni penting buat management. Tu contoh lah kan. Soalan yang ketiga, contoh dia kata diagnosis and treatment of abruptio placentae. Abruptio placentae, apa maksud abruptio placentae? Siapa boleh kita bincang-bincang sikit boleh kan? Ke semua macam kalut-kalut nak pergi 4 lane ke? Bukan galut, tak belajar lagi. Tapi kalau Mumin tahu Mumin. aku cerita sikit dapat je kan? So bagi dapat sikit lah kan gambaran. Bleeding. Abruptio placentae. Placentae tu placenta lah. Abruptio tu maksudnya dia tercabut. Placenta tu tercabut. So dia duduk dekat tajuk antepartum hemorrhage. Ni nampak yang pin dekat highlight warna kuning tu, nampak belah kanan. Nampak kan? So soalan yang ketiga tu antepartum hemorrhage. Antepartum tu maksudnya orang kata pendarahan sebelum keluar anak. Sebelum kelahiran lah. So baby tu masih lagi ada dalam perut. Baby ada lagi dalam rahim ibu, tapi ada pendarahan. It is a good thing. Dia bahaya lah kan sebab ada pendarahan. Contohlah. Dan yang seluruh-seluruh pun korang boleh tengok balik lah. Contohnya apa? Down syndrome. Dan Down syndrome tu kita ada CFMF, congenital fetal malformation. Tu pun dalam obstetrik juga. Kemudian kita ada soalan case. 5 soalan obstetrik, 5 soalan gynecology. Apa beza O dengan G ni? Obstetrik ni mengandung hal-hal yang berkaitan dengan kandungan, pregnancy. Kalau gynecology ni hal-hal berkaitan dengan masalah perempuan, penyakit perempuan. Female genital tract punya disorder, punya problem, penyakit and so on lah. Itu gynecology. Antara obstetrik dengan gynecology, mana lagi susah? Dia depend juga lah sebenarnya. Tapi biasanya gyna tu susah lagi lah daripada obstetrik. Obstetrik ni senang, dia bukan senang, dia faham senang sikit lah daripada gynecology. Gynecology ni dia susah sebab penyakit-penyakit tu, dia banyak sangat. Tapi yang penting belajar jugalah. Janganlah study lebih dekat gynecology je, tapi obstetrik tak baca sangat pun. Kemudian dia ada soalan kes lah kat sini. Okey, sajalah nak tanya sikit kan. Kalau kita tengok soalan ni, dia kata kat kita gravida 3, para 2. Apa maksud gravida? Apa maksud para? G3, P2. Apa maksud dia? Dia dah deliver 2 kali. Okey. Gravida 3 tak ingat. Nanti Mumin bagi tahu. Tapi dia tengah mengandung lah kalau macam ni. Okey. Deliver. Betul Haming. P3, P2 kan? Mumin betul pula. Gravida. Tak ingat gravida ni apa. Siapa? Para ni deliver Yup, para tu deliver. Delivery. Okey, tapi kita ada G3. Biasanya kalau dekat hospital kita tak sebutlah gravida dengan para ni sebab panjang. Biasa orang sebut pendek. G je, GP macam tu. Contoh kan, G3 P2, G3 P1 tambah 1 contoh. Okey, kalau gravida ni mudah je. Gravida ni maksudnya berapa
maksudnya berapa kali mengandung. Contoh kita tanya makcik tu, makcik, ni kandungan makcik yang keberapa dah ni? Makcik dia kata, ni kandungan yang ketiga dah ni anak. Oh, maksudnya G3 lah. Faham tak? Kalau termasuk makcik tu tengah mengandung lah sekarang. Makcik tu datang dalam keadaan dia mengandung. Dan makcik tu kata dia sekarang ni dia tengah mengandung anak ketiga. Ni mengandung kali ketiga dah ni. So maksudnya kalau kali ketiga, maksudnya yang sekarang ni G3 lah. Sebab G ni dia bukan yang lepas-lepas, dia termasuk dengan yang sekarang. Previously pregnant dengan yang tengah pregnant sekarang. So G3 tu dengan anak yang di dalam kandungan sekali lah. Itu maksud G3. Okey, para. Para ni maksudnya delivery. Okey, tapi kalau nak tahu definisi dia, dia bukan semata-mata delivery. Sebab para ni, maksud yang tepat untuk para ni, dia adalah delivery. Tapi dia ada dua tau item kat sini. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa orang, dia akan tulis macam contoh tau. Gravida para ni. Nampak kan? So ni maksud dia lah kalau gravida ni. Yang ni dekat hospital Malaysia tau. Tapi bolehlah nak guna untuk dekat Mesir pun kan. Kita akan guna gravida X para Y tambah Z. Gravida X maksudnya total number of pregnancy including yang current, yang sekarang. Kemudian kita ada para Y tambah Z. Y tu maksudnya jumlah kelahiran, bilangan kelahiran yang melebihi 24 minggu gestation. Okey, senang kata macam ni lah. Para ni delivery, delivery yang normal. Biasanya kita akan sebut senang yang normal berapa. Okay. Contoh kalau makcik tu dia G3 P2, maksudnya dia mengandung dah 3 kali dah, termasuk dengan anak sekarang ni. P2 maksudnya dia dah beranak 2 kali. Itu yang jenis simple punya, kita akan kata macam tu lah. G3 P2 ni maksudnya dia mengandung 3 kali, termasuk yang sekarang. P2 maksudnya dia beranak dah 2 kali. Okey, beranak 2 kali. Yang satu lagi tu kat mana? Satu lagi tu ada dalam uterus dia lagi lah. Sebab tak keluar lagi. Kalau makcik tu datang dengan G3 P3, maksudnya makcik tu dah 3 kali dah beranak sebelum ni, dah 3 kali mengandung lah sebelum ni, dan 3 kali dah beranak sebelum ni. So dia datang ke hospital tu dalam keadaan dia tak beranak, dia tak mengandung lah. Faham tak? Faham kan? Kadang-kadang ada setengah dia guna plus. Contoh macam G3 P1 plus 1. Plus 1 tu apa dia yang ujung tu? Plus 1 tu untuk miscarriage ataupun TOP, termination of pregnancy. Miscarriage ni maksudnya keguguran. Tahu keguguran? Bayi tu dia keluar, dia expel out from uterus less than gestational age dia. Tempoh yang matang bagi seorang bayi tu boleh hidup di dunia luar. Kalau dia kurang daripada masa tu, maksudnya keguguran lah. Maksudnya baby tu memang tak boleh hidup. Tu contoh. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada contoh soalan ditanya kat kita tentang figo staging. Figo staging ni wajib orang kena hafal. Tak tahulah kena hafal ke tak, tapi kena tahulah sebenarnya. Sebab soalan selalu keluar. Kalau korang selalu study kan dalam pasir, dia suka tanya soalan tentang figo staging ni. Figo staging tahu kan apa? Figo staging. Dia untuk kanser tau. Yang biasanya orang guna figo staging ni untuk ovarian cancer, ovarian tumor. So dia akan guna figo staging ni. Okay? Kemudian ada apa lagi? Kita akan belajar tentang abnormal bleeding. Abnormal bleeding ni maksudnya pendarahan yang dah selesai lah tadi yang 5 soalan obstetrik. Ectopic pregnancy, eclampsia, antepartum hemorrhage, pendarahan yang pendarahan yang berlaku semasa kandungan. Kemudian ada congenital malformation. Kemudian ada soalan ni dia bagi kes kat kita ni, kes pyelonephritis. Ibu yang ada infection dekat kidney.
So obstetrik punya problem lah kat sini. Okay, so soalan ni ada 5 soalan obstetrik. Kemudian 5 yang seterusnya tu 5 yang gynecology. Contoh apa? Figo staging. Ni gynecology punya. Kemudian abnormal bleeding, pendarahan yang orang kata apa? Yang tak normal. Contoh pendarahan tak normal ni apa? Contoh macam haid, kitaran haid tak menentu ke, ataupun kitaran haid tiba-tiba terhenti ke, padahal dia umur muda lagi. Dan kalau umur 60 ke, faham dah juga kan sebab apa menopause. Ni baru umur 15 tahun ataupun baru umur 20 tahun dah menopause. Faham? So kena tengok balik lah sebab dia kenapa. Okay, itu contoh-contoh lah yang kita akan belajar dalam gynecology. Kemudian kita ada vaginal discharge. Soalan ni ditanya tentang vaginal discharge dan last kali tu ada PCOS. PCOS ni polycystic ovary syndrome. Polycystic ovarian syndrome. Ni pun famous juga. Biasanya soalan ni suka keluar yang ni lah, PCOS ni. Ni boleh baca kat sini lah soalan-soalan case dia. Nak tunjuk dia kata pasal ni lah soalan-soalan yang dalam ONG ni. Itu untuk written. Okay, kemudian untuk clinical dan oral. Okay, clinical dan oral kita ada, okay, clinical dengan oral ni dia tak susah lah. Dia tak susah macam macam surgery. Surgery serabu kan. Macam-macam benda nak kena hafal lah apalah. Tapi dalam ONG ni dia tak susah lah. Dia mudah. Dia akan bagi kat kita untuk kita bincang. Ni mudah. Senang sangat. Korang boleh bincang masa nak buat history taking tu. Masa nak buat clinical exam tu, korang boleh bincang. Dia akan ambil satu patient akan ada 5 orang student. Korang kumpul lah 5 orang kawan untuk seorang patient. Lepas tu buatlah long history taking, short history taking masing-masing. Lepas tu nanti bila dah siap, korang jumpa ramai-ramai yang satu geng tu, pergi jumpa doktor. Lepas tu doktor akan tanya diagnosis. Lepas tu pada masa yang sama doktor akan selit juga soalan-soalan oral dekat situ. So sebenarnya history taking tadi sebenarnya doktor tak tengok sangat pun. Aduh, penat-penat tanya kan. Pergi tanya soalan lain. Padahal kawan tu dah list out banyak gila lah history taking kan, panjang. Tapi doktor tak tengok sangat pun. Doktor tanya soalan lain. Doktor buat syarat gitulah. Dia nak cerita dia clinical ONG ni dia tak susah lah. Okay, dia macam memudahkan sikit lah untuk korang kan. Okay, kemudian oral. Oral ni dia akan kita kena oral ni 2 kali tau. 2 kali oral. Satu kali kita akan kena tanya soalan tentang obstetrik. Satu kali lagi korang akan kena tanya soalan tentang gynecology. Dia asing. Satu kali jumpa tu doktor tanya obstetrik. Satu kali jumpa lagi dia akan tanya gynecology. Macam ni nak tahu tu. Ni dekat sini. Nampak tak gambar ni? Dekat gambar ni dia akan bagi kita satu kertas tau. Ni contoh nama dia Muhammad Hassan bin Khairul Hilmi. Kita akan tulis lah. Bukan kita tulis. Kita bagi kat doktor. Setiap kali kita jumpa doktor, okay, clinical exam, tarikh sekian. Okay, masuk oral exam tu, kita akan bagilah kertas ni kat doktor. So, doktor tu akan sign dekat obstetrik, maksudnya dia tanya kat kita soalan obstetrik. Okay, lepas tu, masuk oral kali kedua dengan doktor lain pula, kita tunjuklah kertas ni dekat doktor. Doktor tu tengok, dia kata, oh, kawan ni dah sign dah dekat obstetrik. Maksudnya apa? Maksudnya tak payah tanya soalan obstetrik dah. Tanya soalan lain pula. Tanya soalan gynecology. Macam tu. Soalnya biasanya gitulah. Tapi kadang-kadang ada doktor dia tak ikut protokol. Sepatutnya dah kena soalan obstetrik. Janganlah tanya obstetrik lagi dah. Kawan tu dah duk study gynecology. Tak baca dah obstetrik. Sebab dah kena tanya. Tiba-tiba doktor ulang balik tanya soalan obstetrik. Sudah. Contoh. Dia kemungkinan ni boleh jadi. So prepare je lah Kemudian, okay, ni contoh kertas yang korang akan dapat. Okay, ni yang sebelah ni, ni kita orang punya history taking. Senang kan? Nampak macam best kan? Boleh duduk ramai-ramai buat history taking. Ini exam ke apa ni? Tapi macam ni lah exam kita orang. Tu ramai-ramai duduk. Makcik dia duduk kat tengah, kat tepi. Mana tahu makcik dia hilang. Makcik masa nak buat history taking tu. So kita orang akan ramai-ramai kat sini. Kita orang bincang. Lepas tu
kita orang dah ada bincang, penat-penat bincang, letak dalam kertas ni. Dalam kertas ni tulis macam-macam. Ada yang tulis macam G11P4 lah, entah betul ke tak tahu lah. G11P4, makcik ni dah mengandung sampai 11 kali lah. Uish, dahsyat agak. Tapi tengoklah, G11P4. Apa maksud dia? G11P4, maksud dia apa? Maksudnya mana lagi anak yang lain-lain tu? Anak-anak lain-lain tu boleh jadi dia delivery secara tak normal lah. Kan? Sebab biasanya para ni kita akan letak yang normal biasanya. Kan? Yang tak list tu biasanya yang tu yang tak normal. Sepatutnya kita kena tambah kat tepi tu. Tapi kadang-kadang kita nak cepat tak tambah je. Tulis jadi 11. Okey, tu untuk format yang exam tau sebelum-sebelum ni. Tapi sebab COVID, aku dah tanya lah tadi soalan-soalan yang dekat batch senior korang lah. Batch PG, batch Mustaqim, Nakib pun semua tu. Dia orang baru habis exam kan tadi kan. Aku tanya dia orang soalan apa yang keluar untuk yang exam klinikal. Sebab exam klinikal yang dia orang ni, musim COVID ni, dia tak sama macam kita orang yang sebelum-sebelum ni. So soalan dia lain sikit. Dia tanya soalan apa ni? Dia tanya soalan tentang ni, MCQ. Dia ada MCQ. Uish. Macam susah lah pula kan. Tak tahulah kan. Dia bagi kat kita MCQ 50 soalan. Lepas tu ada OSPI. Okey, OSPI ni macam surgery. Macam exam oral surgery yang ada slide. Dia akan bagi slide, so korang tengoklah dalam slide tu. Okey, itu soalan OSPI. Itu yang dia orang exam tadi ni. Budak-budak ni exam tadi. Senior korang exam tadi tu. Ada 10 soalan OSPI. Contoh soalan dia tanya apa? Dia tanya CTG. CTG. CTG tahu tak CTG tu apa? Siapa tahu CTG tu apa? Angkat tangan. Saya sebut sikit siapa. CTG tu apa? CTG. Fetal heart rate. CTG ni kardiotokogram. Kardiotokograf. Dia akan adalah dalam tu fetal heart rate kan. Semua tu. So kita guna benda ni lah untuk kita nak evaluate evaluate fetal assessment. Betul yang lain-lain sekali lah. Ada Leopold maneuver, ada bridge dengan delivery apa semua tu. Itu soalan dia orang kena tadi. Tak nak cerita panjang kan. Tapi yang lain-lain tu korang boleh baca balik lah dalam buku nanti Okey. Itu untuk exam. Contohlah dalam exam. Okey, ni contoh-contoh soalan-soalan yang exam yang dia orang dapat sebelum ni. Ni exam dia orang ni. Dia ada tanya tentang soalan tentang GDM, gestational diabetes. Lepas tu ada malpresentation. Ni soalan-soalan ni penting untuk orang baca siap-siap benda ni. So nanti bila kena exam, bila masuk kelas tu tak adalah pening, tak faham. Apa benda ni, belajar tentang apa ni? Sebab biasanya dalam obstetrik dengan ginekologi ni, dia punya nama-nama medik dia pelik-pelik sikit. Dia macam berbelit-belit sikit lah bahas perkataan itu. Kadang-kadang kita tak faham pun apa benda ni. So balik tu kalau boleh sebelum dah dapat jadual sebab dia ada jadual. So dah dapat tu nanti baca je. Kan? Baca je dulu sebelum masuk kelas. Itu sajalah untuk obstetrik dengan ginekologi. Kemudian untuk akidah, yang lain-lain, yang ni aku dah bagi PDF, so korang baca je. Ni soalan kita orang dulu. So tak tahulah kalau ada perubahan. Tapi kalau tak ada perubahan, boleh baca je yang ni. Sama je. Kita orang dah buat dah. Aku dah buat. Lepas tu ada terjemah dengan Amirul Hakim dengan Farid Rahman. Ni soalan-soalan exam akidah dengan sirah. So boleh baca lah sini. Ni senang ni. Okey. Itu je lah untuk preparation dalam tahun 6 ni. Semua masih bersama saya ke? Hello? Masih. Ada Daniel. Siapa pergi dalam ni? Salam maghrib kot. Dah maghrib Astaghfirullahaladzim. Okay je.
Okay. Oh, Kita masih ada bersama. Oh, maghrib masuk berapa? Waktu pula. 5.30 hari. Lebih kurang. Ke? 11.30 Malaysia. Ha. Baru je ni. Baru je. Ada dalam lagi 45 minit lagi. Okey. Tak apa. Tapi ni nanti okey je. Jadi nanti yang mana dapat ni boleh nanti explain dekat apa kawan-kawan yang lain. Okey. Boleh. Ada apa nak tanya tak? Ke faham je kan semua ni kan? Macam tak adalah macam complicated sangat benda-benda ni. Abang Nabil, nanti waktu macam OT tu kan ada session OT kan. Kiranya doktor memang akan panggil macam duduk tepi doktor tengok dia buat surgery ke macam kita intai daripada bahu dia je. Oh, OT Masa OT tu kita masuk tu kita pakai baju scrub kan. Maksudnya kita boleh join sekali lah dalam OT tu. Join dengan doktor. Boleh duduk sebelah doktor siap. Aku macam yang kena kat aku kan masa sebelum ni batch kita orang tu. Doktor siap tanya lagi soalan oral masa dalam OT. Sambil tu sambil doktor tu surgeon tu dia macam dia ambil dengan forceps tu dia angkat macam struktur yang ada dekat badan perempuan badan siapa-siapa tu lah. Lepas tu dia tanya, okey ni apa? Contoh. Itulah. Oh. Tapi yang OT wajib ni OT wajib ni ONG je. Kalau yang surgery tak wajib korang masuk OT. Tapi sebaiknya korang masuklah OT surgery. Sebab surgery ni kena masuk OT baru nampak. Tapi dia tak wajib sebab yang wajibnya biasanya ONG je. Sebenarnya korang boleh minta dengan doktor. Mintalah dengan HOD ke dengan sekretari ke kata kita orang nak masuk dalam OT surgery. OT ONG tak apa, jangan risau, memang korang kena masuk. OT surgery ni dia tak wajib. Tapi alang-alang korang dah belajar surgery kan, masuklah. Kan? Apa salahnya? Aku pernah je masuk. Minta dengan doktor, kata nak masuk. Try, nak belajar. Macam kita orang masuk itu, doktor siap ajar lagi macam mana nak ligate artery, macam mana nak thyroid, nak buat thyroidectomy bagai. So sebenarnya kalau korang masuk OT surgery, korang boleh macam-macam benda korang boleh belajar. Sebab surgery kot, memang OT lah sebenarnya. Korang kena masuk tengok. Tapi OT surgery tak wajib lah. Masing-masing lah. Pagi-pagi. Biasanya surgery OT ni buat pagi-pagi. So pergilah waktu pagi. Tanya dengan doktor bila schedule surgery ni buat bila. So masuk tu boleh lah kan buat macam appointment. Bukan appointment pun, masuk je sebenarnya. Sebab korang medical student, korang belajar OT, korang belajar surgery. Memang macam orang kata privilege lah. Macam buat clinical lah. Masuk. Tapi korang jangan risau lah. Masuk tu jangan risau lah. Tak ada orang maki lah. Masuk tu belajar. Tanya tu. Tak faham tanya lah kan. Tapi kalau ONG dia wajib lah kan. Sebab korang kena masuk. Nak dapat markah apa semua tu. Oh, faham. Itulah. Tapi kalau kau boleh masuk lah. Agak-agak. Kalau masuk. Kalau musim-musim COVID macam ni, macam mana? Boleh masuk ke tak? Kalau tak pasti lah. Boleh kah? Tak boleh Tak boleh kot. Tak pasti lah. Macam mana tu? COVID kat Mesir. Sini ada PKP. Korang ada ni tak? Macam tu ke? Tak ada apa-apa kan? Oh ya. Tak beza ke? Tak pastilah macam mana kalau musim COVID ni. Tapi kalau surgery tu, kalau tak wajib, mungkin dia tak bagi masuk lah kot. Gamaah jaga student. Cuma macam rakyat-rakyat biasa dia tak PKP sangat. Yalah, faham. Tak tahulah wajib dia boleh masuk ke tak. Tapi kalau ONG, biasanya ONG korang kena masuk OT. Tapi
tengoklah macam mana kalau ONG punya department dia kata boleh je masuk. Maksudnya dia kata tak ada masalah pun masuk. Maksudnya kalau korang nak masuk OT surgery pun tak ada masalah pun sebenarnya. Tak tahu lah, korang kena, tak pasti lah. Dia punya masalah bahaya ke apa ke tu kena tanya pihak yang sepatutnya lah. Cuma macam aku cerita yang pengalaman je kan sebelum ni. Kalau pengalaman sebelum ni ialah tak ada COVID, tapi dah ada COVID ni dia susah sikit aku kan nak kena jaga apa semua. Betul. Okay, lagi. Dah macam MTC lah tanya soalan. Okay, ada lagi tak? Tak, daripada saya tak ada lah. Okay. Tak ada apa-apa. So far, Alhamdulillah. Terima kasih Abang Nabil sudi memberi sedikit ilmu kat kita orang. Allah, tak ada apa pun. Bukannya ilmu sangat pun. Dia kongsian je kan. Tak ada apa kot. Rasanya macam kalau tak ada apa-apa nak tanya, so kita boleh lah kan. Apa orang kata? Kita boleh berhenti lah kan. Bersurai. Okay. Tapi kalau kata lepas-lepas ni ada macam nak tanya soalan ke, macam tak faham ke, nak buat video call, nak sembang-sembang ke, tanya pasal pelajaran ke apa ke, tanya je lah. Tak ada masalah pun nak belajar. Okey je. Abang Nabil tak marah lah kalau tanya? Tanya je lah. Apa tak nak marah lah. Okey je. Kalau tak nak buat video call ke tanya apa ke, mesej WhatsApp tak apa. InsyaAllah. Sebab kita orang musim-musim macam ni musim kita orang study, belajar kan untuk Osman ni, so memang kena study betul-betul lah. So aku dah tak tahu lah macam mana, aku baca buku dah banyak lah macam mana ke, tak faham je. Dah redah lah, biarlah apa nak jadi-jadi lah. InsyaAllah boleh tu. Okay, good. Okay, terima kasih Bang Bil. Terima kasih Bil. Okay, tak ada apa. Terima kasih Abang Nabil. Ya. Burger perak jangan lupa. Okay, tak dengar. Gelak budak ni. Burger perak. Nak Kejap. Lagi aku tahu sen. Haji Master. Master untuk satu rumah Abang Nabil. Tak ada gurau. Hai Azimi. Haji Master kita kena PM je. Apa Boleh kot? cakap kat sini. Daniel nak cakap apa lah? Daniel? Tidur Ini ke tak tu? tidur tu. Dia masuk tu tidur. Aku budak ni. Ya, Oh, Daniel cakap apa? dia ada slot untuk BCAT. Hello? Ni tak ada tu. Tak ada. Solat maghrib. Nak solat maghrib tak? Nanti imam kat masjid. Okay, tak apa. Tu je kot. Allahualam. Apa tak ada apa kot. Allahualam. Kata-kata semangat sikit Abang Nabil. Kata semangat lah dah. Saya tengok muka Abang Nabil pun rasa semangat lah. Jangan. Tak dengar Bincang. semangat ni. Semangat tu. Nak kena baca-baca tak yang kalau berkait dengan HO semua? Nak kena ready dari sekarang ke tak perlu? Baca lah. Boleh lah. Korang prepare daripada sekarang lah. Okay, macam ni. Macam ni lah nak sebut. Korang sebab dah tahun 6 kan. Alang-alang tu boleh lah korang baca yang apa kat CPG. Apa dia panggil? Yang Houseman punya department tu. Kan ada department wajib untuk Houseman. ONG dengan buku law. Bukan buku law, dia panggil macam assessment yang wajib lah dalam department. Sebagai seorang houseman kan ada 5 yang wajib kan. Salah satu dia apa? Ada 3 yang penting tu. Surgery, ortopedik dengan ONG. 3 tu korang dah
korang ada master lah dalam tahun 6. Ortopedik dalam surgery pun surgery. Lepas tu ONG. So sebenarnya sambil study yang pelajaran yang kat Gama'ah tu, sambil-sambil tu korang tambahlah pengetahuan sikit dengan yang dekat Malaysia. So bila balik tu dapatlah juga information sikit. Alah, korang sebenarnya jangan tunggu grad baru apply Medicorp tau. Korang daripada sekarang pun sebenarnya boleh je masuk join Medicorp tu. Medicorp ni apa? Tak Oh, maaf, Medicorp tak tahu. Medicorp ni saya nak sebut Macam Robocop lah. dia gitulah. Dia sebenarnya banyak Serius. dia bukan Kursus. dia khusus untuk ni lah. Oh, macam PDHO PDHO ni janganlah tunggu grad baru kalau nak masuk. Sebenarnya macam korang ni pun boleh je belajar. Tak ada masalah pun. Dia ajar benda basic je. ECG, ABG. Gitu. Ortopedik dengan benda-benda tu korang boleh baca sendiri lah. Itulah kalau nak prepare dia macam itulah. Kalau nak tunggu grad baru nak study, korang lepas grad ada macam-macam benda nak kena buat. Prosedur nak kena apply kejadah tu banyak lah benda. Tambah pula sekarang kan ada benda tambahan baru yang korang kena buat. So dia macam susah sikit kot. Tapi okey je. Faham. InsyaAllah. Okay, beres. Okay. Tak ada apa kot kan lagi? Tak ada insyaAllah. Terima kasih Abang Nabil. Okey. Terima kasih Abang Bil. Ya, sama-sama. Terima kasih Azim. Okay. Bye. Bye Abang Nabil.